Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda satu jenayah thriller dari 2006, bertajuk Lucky Number Slevin. Dua buki diserang hendap dan dibunuh secara berasingan oleh penyerang yang tidak dikenali, manakala seorang lelaki muda terbunuh oleh penembak tepat berhampiran. Smith mendekati seorang lelaki muda di terminal bas dan memberitahunya tentang Max dan kocok bandar Kenso. 2 dekad yang lalu, Max telah meminjam wang daripada kumpulan perusuh untuk berjudi dalam perlumbaan kuda yang dicurangi, hanya untuk kuda itu mati di tengah-tengah perlumbaan. Gerombolan itu membunuh Max, isterinya, dan anak lelaki mereka Henry, sebagai amaran kepada sesiapa sahaja yang mungkin cuba bertaruh pada permainan yang dimanipulasi bangsa. Smith menerangkan bahawa Kenso City Shuffle ialah penipuan berganda yang mengelirukan, sebelum menipu dan membunuh lelaki muda itu, dan mengangkut mayatnya menaiki truk. Di New York, semasa dia selesai bercukur, Slevin Kelevra mengelap wap dari cermin tandas. Slevin mengalami patah hidung. Ketukan berdebar kedengaran di pintunya, sambil mengelap sisa krim pencukur dari mukanya. Dia berjalan untuk menjawab pintu, hanya berbalut tuala, hentakan berterusan walaupun dia berteriak bahawa dia akan datang. Dia membuka pintu dan seorang wanita muda Lindsay masuk serta-merta, tidak terpengaruh dengan fakta bahawa lelaki yang berdiri di hadapannya. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Bukanlah ni. Slevin membuat komen tentang Lindsay mengalami ketukan tinggi yang menipu, itu bunyi pukulannya di pintu, bergema dengan cara yang menyebabkan Slevin percaya dia lebih tinggi daripadanya. Lindsay bertanyakan tentang apa yang telah berlaku dengan hidung Slevin. Dia mendakwa dia dilanggar oleh seseorang dia tidak sangka. Dia mula bercerita kepada Lindsay tentang perkara buruk yang berlaku secara bertiga. Mula-mula, dia kehilangan pekerjaannya, kemudian dia pulang ke rumah untuk mengetahui bangunan pangsapurinya telah dikutuk. Dia pergi ke rumah teman wanitanya Kelly, dan mendapati dia melakukan hubungan seks dengan lelaki lain. Akibatnya, Slevin mengembara ke New York untuk melawat rakan tersayangnya, Nick. Dia sedang menelefon Nick selepas kapal terbang tiba, apabila seorang lelaki menghampiri dia dan meminta asap, kemudian meminta wangnya dan memukul hidungnya, menyebabkannya patah. Ini adalah 4 perkara yang mengerikan, bukan 3, seperti yang ditunjukkan oleh Lindsay. Dia juga menyebut bahawa perompak itu tidak mencuri beg Slevin atau jam tangannya yang cantik. Slevin mengalihkan fokus perbualan, dengan memintanya memberitahu namanya. Dia bertanya di mana Nick berada, dan Slevin menjawab bahawa dia masih belum tiba. Dia sepatutnya bertemu Slevin di flat. Dia membenarkan dirinya masuk kerana pintu itu tidak berkunci. Slevin mengangkat telefon apabila ia berdering, tetapi pemanggil menutup telefon. Lindsay segera menghubungi nombor pemulangan panggilan, kemudian berpura-pura dia mendial nombor yang salah dan memberitahu Slevin bahawa panggilan itu berasal dari Hotel Cheval. Dia mendakwa bahawa kini dia tahu siapa yang dipanggil lelaki itu, sudah tiba masanya untuk mengetahui siapa yang memanggilnya. Untuk menggembirakan Slevin, dia terus menerangkan tugas detektifnya dengan memetik Columbo. Dia mendial nombor lain, dan disambungkan ke hotel yang sama. Lindsay percaya Nick berada dalam bahaya, dan pemanggil tanpa nama yang menghubungi hotel itu mungkin menjadi petunjuk. Lindsay tiba-tiba mengisytiharkan bahawa dia perlu pergi bekerja dan kehabisan flat itu, tetapi terlupa secawan gula yang dia datang untuk meminjam, bergegas masuk semula, sama seperti Slevin membuka tuala untuk menanggalkannya, memberinya pandangan yang jelas tentang perkara yang disembunyikannya. Slevin kembali ke bilik mandi apabila Lindsay berlepas. Loceng pintu berbunyi lagi. Slevin tergesa-gesa membuka pintu, mempercayai Lindsay sudah kembali, tetapi memasuki 2 lelaki bernama Elvis dan Slow, yang bekerja untuk seseorang dikenali sebagai bos. Percaya bahawa dia ialah Nick, mereka menculiknya dan membawanya kepada bos mereka. Bos tinggal di penthouse sebuah bangunan yang dikawal dengan baik, dan dikatakan ketua jenayah besar cincin. Apabila mereka mula bercakap, Slevin cuba berlagak pintar, dan mereka menjadi kucing lisan dan permainan tertikus. Akhirnya, The Boss mendedahkan bahawa Nick, kerana mereka semua percaya Slevin berhutang kepadanya $96,000 dalam hutang perjudian. Untuk keluar dari kewajipan ini, dia mesti melakukan kebaikan kepada The Boss dan membunuh anak kepada The Rabbi, seorang bos penjenayah saingan. The Rabbi ialah seorang rabbi yang ditahbiskan, dan anaknya Yitzchok dikenali sebagai Teferi kerana homoseksualnya.
Ini adalah sebagai membalas dendam atas pembunuhan anak lelaki The Boss yang dia salahkan kepada The Rabbi. Apabila Slevin pergi, Boss mula bercakap dengan seorang lelaki yang nampaknya telah mendalangi keseluruhan urusan. The lelaki itu ialah Smith, dan dialah yang telah diupah untuk membunuh peri. Bos bertanya kepadanya mengapa dia tidak menjalankan tugas itu sendiri, dan lelaki itu hanya menjawab bahawa dia memang akan membunuh seseorang. Dua lelaki bersembunyi di dalam kenderaan, menyamar sebagai truck pipe, mengambil gambar Slevin semasa dia dibawa keluar dari bangunan dan masuk ke dalam kereta, dan seorang memberitahu yang lain bahawa mereka perlu menelefon seseorang bernama Brikowski. Terdapat muka baharu di bandar. Slevin memasuki flat Nick sekali lagi. Lindsay tiba, berhasrat untuk membawanya ke Hotel Cheval. Nick belum datang ke sana. Belum lagi, Lindsay mempunyai rakan yang bekerja di hotel dan boleh mengetahui siapa yang menghubungi apartmen bagi pihak mereka. Dia perasan Slevin merenung dengan teliti ke arah surat khabar yang dia ambil. Pada halaman utama, terdapat tajuk berita tentang Slim Hopkins yang akan hilang, yang sememangnya ironis bahawa Hopkins disyaki terlibat dalam beberapa kehilangan lain yang tidak dapat dijelaskan. Slevin memberitahu Lindsay bahawa dia bertemu dengan Slim, dan dia telah mati ketika mereka pertama kali bertemu. Lindsay mendengar telefonnya berdering di apartmennya, dan tergesa-gesa untuk menjawabnya, memikirkannya rakan sebilik hotelnya. Semasa menunggunya, Slevin mula berpakaian. Apabila dia pergi untuk membuka pintu, dia disambut oleh dua lelaki yang berwajah hasidik, yang memberitahunya bahawa Sklomo ingin berjumpa dengannya. Slevin cuba mengatakan bahawa dia tidak mengenali mana-mana Sklomo, tetapi dia menerima satu lagi tumbukan di perut, dan sekali lagi diculik, tetapi kali ini dia akan melawat Rabbi. Dia perasan dia dibawa balik ke bangunan Bos, semasa dia dipandu untuk melawat Sklomo, Rabbi, tetapi Saul mengatakan bahawa Rabbi tinggal di sebuah bangunan tepat di seberang jalan. Rabbi dan The Boss pernah menjadi rakan kongsi, malah kawan rapat, tetapi pada suatu hari mereka berpaling pada satu sama lain, dan cuba membunuh satu sama lain, dan tidak meninggalkan perlindungan penthouse masing-masing sejak itu. Interaksi Slevin dengan The Rabbi bertukar menjadi satu lagi permainan linguistik kucing dan tikus, dengan Slevin tanpa rasa takut membalas The Rabbi. Rabbi akhirnya memberitahu Slevin bahawa dia berhutang kepadanya $33,000, walaupun beliau membantah, mereka percaya Slevin ialah Nick Fisher. Dia mempunyai 48 jam untuk mengumpul wang melalui apa jua cara yang perlu. Selepas Slevin diiring pergi, Rabbi mula memberitahu seseorang yang gaib, bahawa dia telah menjadi separuh daripada pembayaran yang telah diatur sebelumnya ke akaun orang tersebut di Kepulauan Cayman, dan separuh lagi akan dibayar selepas kawan lama mereka berada di dalam kubur. Apabila Smith muncul, Rabbi bertanya tentang Slevin. Smith hanya menyatakan bahawa anak muda itu, dan dia mempunyai beberapa urusan yang belum selesai. Kemudian, Slevin memberitahu The Boss bahawa dia akan membunuh The Fairy. Smith entah bagaimana terlibat dengan kedua-dua pihak, dan bertanggungjawab untuk hutang Nick dipanggil, dan dia merancang untuk membunuh Slevin selepas The Fairy mati, dan menjadikannya kelihatan seperti mereka berdua membunuh diri, sepanjang Slevin melawat ketua mafia. Slevin dan Lindsay mempunyai rancangan makan malam dan Slevin menetapkan janji temu dengan The Fairy. Detektif Brikowski, yang menyiasat The Boss dan The Rabbi, mendekati Slevin. Brikowski, yang pernah berjudi besar dengan salah seorang buki yang dibunuh, juga telah mengetahui bahawa Smith telah kembali ke bandar buat kali pertama dalam tempoh 20 tahun, dan percaya terdapat pautan antara The Boss, The Rabbi, Smith dan Slevin. Kemudian, apabila detektif itu mengganggunya lagi, Slevin memberikan seluruh namanya. Slevin datang ke apartmen The Fairy untuk temu janjinya, dan membunuhnya dengan maut, hanya untuk Smith muncul. Daripada menembak Slevin, Smith menyelesaikan The Fairy, menunjukkan bahawa Slevin dan Smith adalah bekerjasama. Slevin kemudian mengheret mayat mangsa terminal bas ke dalam apartmen, mendedahkan ia adalah Nick Fisher, manakala Smith membunuh pengawal peribadi The Fairy. Pengawal peribadi telah dimaklumkan tentang pembunuhan pertuduhan mereka, dan bergegas masuk melalui pintu khas yang dibina di dinding, tetapi mereka segera dibunuh oleh Smith yang menggunakan dua pistol yang disenyapkan. Smith dan Slevin kemudian meniup naik flag. The Boss dan The Rabbi diculik oleh Smith dan Slevin, dan kedua-duanya terjaga di The Boss's penthouse.
Slevin muncul dan mengumumkan perubahan besar. Kumpulan perusuh yang membunuh Max ialah The Boss dan The Rabbi, dan Slevin ialah Henry, anak kepada Max yang malang. Smith didedahkan sebagai pembunuh upahan membayar untuk membunuh Henry muda, yang sebaliknya menerimanya, dan membesarkannya selepas krisis moral. Slevin menjelaskan 20 tahun kemudian, bahawa dia dan Smith membunuh buki perusuh itu. Semasa mencuri leja, mereka membunuh Nick dan mengambil identitinya, selepas mengenal pasti dia berhutang sejumlah besar wang kepada kedua-dua pihak. Kemudian Slevin membunuh anak The Boss untuk memujuk The Boss untuk mengupah Smith untuk membunuh anak lelaki The Rabbi sebagai tindakan balas. Di bawah nama samaran Nick Fisher, Smith memperoleh kontrak The Boss untuk membunuh The Fairy, dan memujuk Rabbi bahawa dia akan melindungi Fairy, dengan syarat mereka berdua memanggil hutang Nick, membolehkan Slevin dan Smith akses tanpa hack kepada kumpulan perusuh yang dikawal dengan baik. Slevin kemudian melemaskan The Rabbi dan The Boss, dengan menampal beg plastik di atas kepala mereka, selepas mendedahkan identitinya, membunuh mereka dengan cara yang sama seperti mereka membunuh bapanya. Smith menembak Lindsay untuk menyembunyikan identitinya, seperti yang dia gambarkan dia semasa menyiasat penculikan Nick. Brikowski menerima panggilan telefon daripada bosnya, sambil mencari Slevin dan menemui asal-usul alias Slevin Clevra. Lucky number Slevin ialah kuda yang dipertaruhkan oleh bapanya dan Clevra ialah bahasa Ibrani untuk anjing jahat, yang serupa dengan Monica Smith. Brikowski membunuh ibu Slevin 20 tahun lalu, diperintah untuk membayar hutang perjudiannya. Semasa dia mendengar naratif ini, Brikowski menerima nasibnya, sebagai Slevin muncul di tempat duduk belakang Brikowski dan menembaknya, melengkapkan karya agungnya untuk membalas dendam. Slevin kemudiannya didekati oleh Lindsay di terminal bas dan ia didedahkan bahawa Smith telah memberitahu Slevin dia terpaksa membunuh Lindsay kerana dia mempunyai gambarnya. Ia adalah turut mendedahkan bahawa Slevin mendedahkan identiti sebenar beliau kepada Lindsay dan membantunya memalsukan kematiannya pada masa yang sama. Slevin menerangkan kepada Smith yang menyedari penipuan yang dia lakukan untuk menyelamatkan Lindsay, dan tidak percaya Smith akan faham. Smith berkata dia faham dan bersetuju untuk meninggalkan Lindsay sendirian, kerana dia menyelamatkannya semasa kanak-kanak. Smith memulangkan jam tangan lama ayah Slevin, sebelum hilang ke dalam kumpulan. Filem ini melompat kembali 20 tahun ke masa Smith pada mulanya menyelamatkan Henry kecil, mereka menghalau pergi dan Smith mendengar Kansas City Shuffle di radio. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Alias Slevin Clevra, Lucky number Slevin ialah kuda yang dipertaruhkan oleh bapanya dan Clevra ialah bahasa Ibrani untuk anjing jahat, yang serupa dengan Monica Smith. Brikowski membunuh ibu Slevin 20 tahun lalu, diperintah untuk membayar hutang perjudiannya. Semasa dia mendengar naratif ini, Brikowski menerima nasibnya, sebagai Slevin muncul di tempat duduk belakang Brikowski dan menembaknya, melengkapkan karya agungnya untuk membalas dendam. Slevin kemudiannya didekati oleh Lindsay di terminal bas dan ia didedahkan bahawa Smith telah memberitahu Slevin dia terpaksa membunuh Lindsay kerana dia mempunyai gambarnya. Ia adalah turut mendedahkan bahawa Slevin mendedahkan identiti sebenar beliau kepada Lindsay dan membantunya memalsukan kematiannya pada masa yang sama. Slevin menerangkan kepada Smith yang menyedari penipuan yang dia lakukan untuk menyelamatkan Lindsay, dan tidak percaya Smith akan faham. Smith berkata dia faham dan bersetuju untuk meninggalkan Lindsay sendirian, kerana dia menyelamatkannya semasa kanak-kanak. Smith memulangkan jam tangan lama ayah Slevin, sebelum hilang ke dalam kumpulan. Filem ini melompat kembali 20 tahun ke masa Smith pada mulanya menyelamatkan Henry kecil, mereka menghalau pergi dan Smith mendengar Kansas City Shuffle di radio. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.